اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 226. Sebelum tu kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas, ayat 224 dan 225. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Pengajarannya, pertama, Islam melarang seseorang menjadikan sumpahnya dengan nama Allah sebagai penghalang daripada dia melakukan amal soleh dan mengislahkan antara mereka yang bergaduh. Yang kedua, Islam menggalakkan umatnya sentiasa melakukan kebaikan, meninggalkan larangan Allah dan mendamaikan antara mereka yang bergaduh. Yang ketiga, kelebihan mendamaikan antara dua pihak atau dua orang yang bergaduh sangat besar, kerana ia akan menyatukan umat Islam dan akan menjadikan Islam lebih kuat. Yang keempat, Islam sangat melarang keras apa-apa sahaja perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan dan perpecahan, seperti mengumpat, mencela, bersangka buruk dan lain-lain. Yang kelima, sesiapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang baik, hendaklah dia membayar kafarah atas sumpahnya supaya dia dapat terus melakukan amalan kebaikan tersebut. Yang keenam, Allah memberi amaran kepada manusia dengan dua sifatnya, iaitu Maha mendengar dan Maha mengetahui, agar manusia sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sama ada ketika di hadapan khalayak atau ketika dia berseorangan, kerana Allah Maha mendengar apa sahaja yang diucapkan dan Maha mengetahui
apa sahaja niatnya. Okey, habis ayat seterusnya, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Maksudnya Allah tidak menghukum dalam sumpah-sumpah kamu yang dilakukan secara tanpa niat ataupun tidak sengaja. Akan tetapi Allah menghukum ke atas sumpah kamu yang dilakukan dengan betul-betul niat dalam hati. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Okey, pengajarannya pertama, apa-apa saja amalan manusia yang dilakukan tanpa niat, maka ia tidak dikira sebagai satu kesalahan. Okey, daripada ayat ni ada satu kaedah yang besar lah. Daripada ayat ni, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Keluar, ulama mengeluarkan satu kaedah yang besar. Apa dia? Apa-apa saja yang dilakukan tanpa niat, tak jadi dosa. Termasuklah bila suami menceraikan isterinya tanpa niat. Jadi pendapat paling kuat tak jatuh talak. Contoh dia kata, saya ceraikan kamu. Tapi niat bukan nak cerai pun. Niat nak gertak. Pendapat paling kuat tak jatuh. Apa dalil ni, ayat ni? Allah kata kalau kamu sumpah dengan tanpa niat, tak dikira. Yang satu lagi, dalil yang paling kuat ialah, ada satu hadis sahih riwayat Bukhari, ada seorang yang Nabi kata apa? Lillahi ashaddu farhan bi taubati abdihi min ahadikum. Hadis ni panjang kan? Yang maksud dia, Allah sangat suka kepada taubat hambanya daripada hambanya yang bawa barang pergi tengah padang pasir dengan unta, dengan makanan, kemudian unta tu hilang. Dan dia pun tak tahu nak ke mana. Nak balik, unta tak ada. Jalan pun tak tahu. Nak makan, makanan tak ada. Jadi dia bayangkan apa? Dia akan mati. Dalam kepala dia tak ada harapan hidup. Dia pun tertidur di bawah satu pokok. Kemudian lepas tu dia terjaga, tengok-tengok unta dekat sebelah dia. Cuba bayangkan, dalam kepala dia asalnya nak mati. Tiba-tiba ada cahaya kehidupan dengan ada unta sebelah tu. Maka dia terlalu seronok, apa dia ucapkan? Terlalu seronok ni, macam orang mati hidup balik. Dia ucap apa? Ya Rabbi, anta abdi, ana rabbuka. Dia kata, engkau wahai Tuhan adalah hamba aku dan aku ni Tuhan engkau. Kata-kata tu kata membawa kepada kufur. Kufur tu. Dia kata Tuhan hamba, dia pula Tuhan. Kan? Tapi Allah gembira dengan hamba ni. Makna apa? Allah ambil kira tak apa yang dia silap cakap? Tak. Walaupun yang dia cakap tu membawa kepada kufur. Kenapa Allah tak ambil kira? Sebab bukan niat pun. Dia ucap dalam keadaan dia terlalu gembira dan tanpa niat. Boleh? Jadi sebab itulah pendapat paling kuat, siapa yang dia menceraikan isteri dia dalam keadaan bergurau ke ataupun tengah marah sangat. Dia bukan nak cerai tapi sebab marah dah tak boleh kontrol, dia terkeluar perkataan tu. Maka pendapat paling kuat tak jatuh talak. Okey. Ada orang kata, ada satu hadis kan, 3 perkara buat sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, buat main-main pun jadi sungguh-sungguh, kan? Pernah dengar dia? Biasa masa nak akad nikah, imam tanya tu. Kalau tak boleh jawab tu, tak payah kahwin dah. Rukun iman okey lagi, tapi hadis tu kena hafal. Apa dia? Buat 3 perkara sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, buat main-main pun jadi sungguh-sungguh. Apa dia? Satu? Talak lagi? Nikah. Yang ketiga? Baru 3, bukan 13 tu. 3 pun tak ingat juga. Tak. Dia semua kaitan dengan kahwin. Kahwin,
cerai, rujuk. Kan? Maknanya kalau ikut hadis tu, kalau kahwin main-main pun jadi betul-betul. Bapa kata, aku kahwinkan kamu dengan anak aku. Dia pun kata, qabil tu aku terima. Ada pula kawan dua orang jadi saksi. Jadi betul lah kalau ikut hadis tu. Kan? Jadi betul. Tapi pendapat ulama hadis mengatakan hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Okey. Dan satu lagi hadis, innamal a'malu binniyat. Amalan dikira ikut niat. Kamu ada niat tak masa lafaz? Tak ada. Saya geram sangat, bukan niat nak cerai pun. Maka pendapat paling kuat tak jatuh. Okey. Yang kedua, pengajaran kedua. Amalan yang dikira ialah berdasarkan niat di hati. Amalan yang dikira ialah berdasarkan niat di hati. Kita nak solat subuh, tapi sebut usalli fardaz zuhri. Kan? Sah tak solat tu? Sah. Sebab memang dalam hati nak solat subuh, cuma tersilap sebut. Sah. Ada bapa, dia nak kahwinkan anak dia. Ada satu nama Fatimah, ada satu nama Zainab. Dia nak kahwin Zainab. Tapi dia tidak sebut. Aku kahwinkan engkau dengan Fatimah. Yang nak kahwin Zainab. Dia tidak sebut. Yang mana jadi? Tapi dia tak sebut Zainab. Niat dia Zainab. Kan? Saya nak bagi pada pelajar kereta kancil, tapi tidak sebut BMW. Dia kata ustaz sebut BN, tapi niat saya kancil. Innamal a'malu binniyat. Okey, yang ketiga, bagi hati ada amalannya, sebagaimana anggota badan ada amalannya. Bagi hati ada amalannya, sebagaimana anggota badan ada amalannya. Kan? Kita bangun duduk, kita solatkan, itu anggota badan. Hati ada tak amalannya? Ada dengki, cinta pada Allah, khauf, takut pada Allah, itu amalan tu. Okey, yang keempat, wajib ke atas orang yang beriman ataupun tukar. Haram bagi orang beriman putus asa daripada rahmat Allah. Haram bagi orang beriman putus asa daripada rahmat Allah, kerana Allah Maha Pengampun. Bila Allah Maha Pengampun, tak boleh kita berputus asa. Dan haram juga bagi orang beriman merasa aman daripada azab Allah. Haram bagi orang beriman merasa aman daripada azab Allah, kerana Allah Maha Halimun. Apa dia makna halim? Ini kelas malam, bukan tahun lepas ni. Ini belajar Melayu kan? Betul lah kata Tun Mahathir. Melayu mudah lupa. Tak ingat lah. Apa? Allah menangguhkan azab kepada hamba-Nya yang sentiasa melakukan dosa. Allah mampu, tapi Allah tangguh. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Jangan rasa aman. Sebab setengah orang kata apa? Saya dah buat dosa 20 tahun, Allah tak azab. Tak. Jangan rasa selamat. Sebab apa? Allah tak azab sebab Allah Halimun. Allah Halimun. Okey, habis lah. Kita sambut tadabbur kita. Okey. Kaitan ayat malam ni dengan ayat semalam. Kalau semalam Allah cerita pasal apa? Ayat 213, 223 dengan 224. 224 dengan 225. Cerita pasal apa? Sumpah kan? Iaitu tak boleh bersumpah. Tak boleh bersumpah. Dan kalau bersumpah, jangan jadikan sumpah tu sebagai penghalang daripada kamu buat kebaikan. Macam mana nak hilangkan halangan tu? Kafarah.
Okey, itu Allah cakap sumpah secara umum. Malam ni Allah nak sebut jenis-jenis sumpah. Antara bentuk sumpah ialah iaitu lillazina, auzubillahi minasyaitanirrajim, lillazina lillazina orang-orang yang yu'luna daripada ila'u. Apa makna ila'u? Ala'a yuli'u ila'. Ila' dari segi bahasa makna ada al-halaf, iaitu sumpah. Dari segi bahasa, sumpah. Al-hilfu. Dari segi syarak, iaitu suami bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berjima dengan isterinya dalam tempoh 4 bulan ke atas. Semula ila dari segi bahasa makna dia sumpah, tapi dari segi syarak, hukum fiqh, ila seorang suami bersumpah dengan nama Allah untuk tidak bersetubuh dengan isterinya lebih daripada 4 bulan. Boleh? Dan hukumnya adalah haram. Kalau lebih pada 4 bulan, hukumnya haram. Kalau dia bersumpah kurang daripada 4 bulan, boleh. Boleh, dan itu dibolehkan sebab apa? Sebab itu salah satu bentuk takdib. Takdib ni ialah untuk mendidik isteri ataupun nak mengajar dia. Kalau isteri degil ke apa ke, salah satu cara, boleh suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan mendekati kamu dalam tempoh 2 bulan. Untuk apa? Tujuannya bukan nak memudaratkan isteri, tapi sebagai pengajaran. Dan Nabi pernah mengilak isterinya sebulan. Disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nabi pernah ilak isterinya sebulan. Tak apa, bawah pada 4 bulan tak apa. Lebih pada 4 bulan, hukumnya haram. Okey. Saya baca dalam tafsir kenapa Nabi bersumpah untuk tidak bersama isterinya dalam tempoh sebulan. Sebab isteri-isterinya masa itu minta berpakat minta kesenangan, kemewahan lah yang Nabi tak mampu. Nabi pun bersumpah aku tak akan dekati kamu dalam tempoh sebulan. Nabi pun bagi pilihan. Kalau kamu nak dunia, boleh aku ceraikan kamu. Tapi kalau kamu nak Allah dan Rasul dan akhirat, redha dengan kehidupan sekarang. Okey. Jadi pengajaran, isteri-isteri jangan minta perabot baru. Jangan minta tukar kelansir. Apa hukum minta? Minta kalau suami tak mampu, salah. Tapi kalau dia minta dalam keadaan suami mampu, tak salah. Ya, isteri Nabi ni minta Nabi yang, dia minta daripada Nabi yang Nabi tak ada. Okey. Dengar baik-baik wahai isteri. Okey. Jadi ilak ni ialah suami bersumpah untuk tidak mendekati, tidak bersama isterinya dah. Okey. Jadi kalau yang bersumpah tu bukan suami, tunang. Jadi ilak tak? Tak. Dia mesti suami. Dan yang kedua, kalau dia bersumpah bukan nama Allah, aku bersumpah dengan nama Rasulullah, tak boleh. Bahkan jadi syirik kalau dia bersumpah selain daripada nama Allah. Okey? Jadi kalau dia bersumpah, Allah kata apa? Dan bagi orang-orang yang yu'luna, mereka bersumpah. Ini berlaku kan? Kadang-kadang isteri, suami marah sangat, geram sangat pada isteri. Dia kata apa? Okey, mulai sekarang sampai 5 bulan saya tak nak dekati awak. Berlaku kan? Mana tahu? Tak tahu. Berlaku. Biasa kalau ada hukum tu berlakulah. Kan? Okey, bagi orang-orang yang mereka bersumpah untuk tidak mendekati min nisaihim, dari nisa ni perempuan ke isteri?
isteri-isteri mereka. Jadi kalau dia bersumpah tak nak mendekati isteri orang lain, jadi tak elak? Tak. Okey. Kena tunggu apa ni? Tarabbus. Tarabbus apa makna? Tarabbus, at-tarabbus. Ini bahasa Arab, bunyi macam terbus je. Makna dia al-intizar. Al-intizar apa makna? Tunggu. Dia sebenar tarabbus, dia asal perkataan rabasa. Rabasa. Makna tunggu. Bila tunggu dia kenapa? Kena sabar. Sebab tu rabasa ni sebenarnya dia ada berkait rapat dengan sabar. Sabar, tunggu kan? Jadi tunggu pun sabar, sabar pun kena tunggu kan? Apa kaitan dia? Cuba terbalikkan huruf ni. Sabara. Itu kelebihan bahasa Arab. Jadi huruf yang sama bila diterbalikkan biasanya makna tu ada kait mengait. Jadi kalau rabasa tunggu, bila tunggu kena sabar. Terbalikkan huruf mana sabara. Boleh? Okey, bagi orang yang bersumpah untuk tidak mendekati isterinya, kenapa? Tunggu. Arba'ati ashhur, 4 bulan. Maknanya Islam membenarkan dia bersumpah untuk tidak bersama isterinya sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan je. Okey, itu hak dia. Sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, 4 bulan. Lepas 4 bulan, dah tak boleh dah. Yang lepas 4 bulan tu jadi haram. Kenapa ni? Sebab zaman jahiliah, orang jahiliah suami-suami ni, bila dia geram pada isteri, dia kata apa? Aku bersumpah tak nak dekat dengan kamu setahun. Kadang-kadang 2 tahun. Apa tujuan dia? Nak menyakiti isteri. Bahkan ada pemahaman mereka sebahagian tu, bila dia kata aku tak nak dekat pada kamu setahun, makna apa? Isteri tu tak boleh bersama dia dan tak boleh kahwin sampai bila-bila. Sehinggalah dia izinkan ataupun sehingga suami tu mati. Jadi itu adalah kezaliman kepada wanita. Maka datang undang-undang Islam yang baru, hanya 4 bulan saja. Kenapa? Sebab wanita pun ada hak untuk bersama. Wanita ni boleh tahan sampai 4 bulan. Lepas tu, tak boleh. Sebab tu Allah kata, sampai 4 bulan, kamu kena balik semula dengan isteri. Kalau tak balik, buat apa? Kalau kamu tak nak balik semula bersama isteri, apa hukum dia? Fa'in fa'u, maka in sekiranya. Fa'u. Fa'u apa makna? Dalam surah apa ni ada? Kita baca semalam, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu wa aslihu bainahuma kan. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tafi'u ila amrillah. Fa in fa'at. Jadi fa'u ataupun fa'a makna dia kembali. Maka sekiranya mereka kembali. Siapa mereka ni? Suami. Mereka kembali. Kembali kepada apa ni? Kembali untuk bersama isteri, maka fa innallah ghafurur rahim. Allah tu Maha, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Rahim, Maha Penyayang. Allah pengampun kepada dosa kamu. Apa dosa ni? Tidak mendekati isteri, dan mungkin dengan sebab itu isteri tersinggung ataupun sakit hati. Dan Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah Maha Penyayang? Sebab Allah bagi tempoh 4 bulan je. Lepas tu tak boleh. Kalau Allah bagi tempoh sampai 6 bulan, kesian pada isteri. Tapi Allah tu Rahim Maha Penyayang, Allah hadkan tempoh 4 bulan je. Okey. Jadi kalau dia kembali semula kepada isteri, dia kena buat apa? Kena bayar kafarah. Kena bayar kafarah. Kafarah apa ni? Dia bersumpah. Semalam kita ada belajar kan?
kafarah orang yang bersumpah, apa dia? Dia nak batalkan sumpah dia tu. Bagi makan 10 orang miskin atau bagi pakaian kepada 10 orang miskin juga, atau itu pilihan ataupun memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. 3 tu salah satu pilih. Siapa yang tak mampu buat salah satu daripada 3, barulah pilihan kedua, iaitu puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jadi kalau dah lepas 4 bulan dia nak kembali, maka Allah Maha Pengampun, tapi dia kena bayar kafarah. Okey. Wa in azamu. Wa in azamu. Dan sekiranya azamu, mereka, ini dia jadi bahasa Melayu ni, berazam. Berazam tu bahasa Arab, azam. Apa makna berazam? Mereka berniat ataupun bersungguh-sungguh untuk apa? Cerai, talak. Berniat untuk cerai. Bila ni? Lepas 4 bulan. Lepas 4 bulan, dia tak nak bersama juga. Dia bersumpah 4 bulan kan? Tapi lepas 4 bulan, dia tak nak juga bersama ataupun balik pada isteri. Makna apa tu? Dia nak cerai lah tu. Maka fa'innallah sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendengar apa ni? Allah Maha mendengar. Tadi Ghafurur Rahim, kan? Sekarang Sami'un Alim. Allah dengar apa? Apa yang dia ucap tu kan, dia nak cerai. Cerai kena sebut kan? Allah dengar. Kamu betul-betul sebut cerai, dan Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Niat kamu bercerai tu adakah kerana nak memudaratkan isteri kamu, nak mendera dia, ataupun niat untuk bawa kebaikan pada dia? Allah tahu. Jadi 2 sifat Allah ni sebenarnya Allah nak bagi amaran. Kalau kamu niat betul-betul kerana Allah, taqwa. Wa may yattaqillah yaj'alu makhraja. Itu ayat pasal cerai tu. Kalau kamu nak cerai, mesti atas dasar bertakwa pada Allah. Kalau tak, ingatlah Allah tu Maha mendengar dan tahu apa niat kamu sebenar. Okey. Jadi kalau dia ilak bersumpah, aku bersumpah tak akan dekat pada kamu 6 bulan ataupun setahun. Haram. Sebab Islam bagi tempoh sampai 4 bulan je. Jadi sampai 4 bulan ada 2 pendapat. Bila sampai 4 bulan dia tak nak balik juga pada isteri. Pendapat pertama, automatik jatuh cerai. Sebab apa? Sebab Allah kata kalau dia nak balik, balik semulalah macam biasa. Kalau dia tak nak balik, mana dia nak cerai, automatik cerai. Dan cerai di sini ada pendapat mengatakan talak 3. Dia tak boleh nak rujuk kembali. Kecuali dengan nikah yang baru. Dan kena buat apa? Dan bila dah cerai talak 3 kan, dia panggil talak bain. Kan? Dia kena? Orang lain kahwin dulu dengan isteri dia, lepas tu cerai. Tapi niat kahwin tu bukan untuk menghalalkan kahwin dengan bekas suami lama. Orang Melayu panggil apa? Pasal apa Cina pula? Kenapa tak India? Okey. Ini pendapat pertama. Kalau dia tak nak lepas 4 bulan, tak balik semula, automatik jatuh talak. Tapi pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, kalau dia tak nak balik semula pada isteri dia selepas 4 bulan, isteri ada hak pergi mengadu pada hakim, dan hakim akan ceraikan walaupun suami tak nak. Boleh? Dan bila hakim ceraikan, jatuh talak 1 sahaja. Makna suami itu boleh rujuk lagi. Jelas? Jelas kan? Okey, kalau dia nak sumpah kurang pada 4 bulan, tak ada masalah. Sebab Nabi pun pernah ilak sebulan.
Cuma kalau dia bersumpah nak tidak bersama dengan isteri, katalah 3 minggu. Kan? Lepas tu dia menyesal. Lepas minggu nak balik semula. Apa dia kena buat? Dia kena bayar kafarah. Dia kena bayar kafarah. Ya. Dia bersumpah aja. Kalau dia tak bersumpahkan, saya tak nak dekat dengan kamu 3 minggu. Kan? Dia tak bersumpah, dia tak kata wallahi. Tapi tiba-tiba lepas minggu dia nak bersama, kena bayar kafarah? Bukan, tak perlu. Kenapa? Sebab kafarah tu untuk orang yang bersumpah sahaja. Tapi dia berdosa lah. Sebab apa berdosa? Sebab janji 3 minggu. Betul? Sebab tu bila suami cakap macam tu, isteri kena tulis. Bila dia menyesal, tunjuk tu. Bila-bila jangan cakap lepas. Okey, kalau dia bersumpah, saya bersumpah tak nak bersama kamu sebulan. Dan lepas bulan dia bersama, kan? Kena bayar kafarah tak? Ada dua pendapat. Ada pendapat pertama dia kata tak. Kenapa kena bayar? Sebab dia tepat janji. Dia kata sebulan, lepas sebulan baru dia bersama. Ada pendapat mengatakan kena bayar juga. Sebab tu yang Nabi ilak isteri dia sebulan, ada pendapat kata Nabi bayar kafarah. Ulama beza pendapat. Banyaklah pendapat-pendapat ni. Okey? Okey, masalah. Kalau suami kata aku tak akan bersama kamu 4 bulan. Ataupun aku tak akan bersama kamu 6 bulan. Isteri kata, okey, saya reda. Saya pun dah tunggu lama dah. Apa hukum dia? Tak ada apa. Tak ada apa. Kenapa? Kenapa Islam hakkan 4 bulan? Sebab nak bagi hak pada wanita. Kalau wanita reda, tak ada masalah. Suami tak dekati dia dah setahun. Dan isteri reda, tak ada masalah. Suami tak berdosa sebab isteri reda. Tak. Okey. Makna di sini lebih kepada Islam nak bagi hak kepada wanita dan nak jaga kedudukan dia. Okey. Suami pula yang cakap tak nak bersama isteri pun umur pun dah 75 kan. Okey. Kemudian ayat selepas ni, ayat lepas 27 227. Kalau mereka nak bercerai. Sekarang ayat serunya Allah cerita pula bab cerai. Kan ayat ni kata kalau dia balik semula, okey balik macam asal. Tapi kalau dia nak cerai, macam mana pula hukum perceraian? Ayat seterusnya. Wal mutallaqatu, dan mutallaqat apa dia? Wanita-wanita yang diceraikan. Wanita-wanita yang diceraikan. Dia beza bahasa Arab ni. Kalau orang yang menceraikan, orang yang menceraikan, al-mutalliq, lam baris bawah. Kalau orang yang diceraikan, al-mutalla, lam baris atas. Mesti ada tak lah sebab perempuan. Kan? Jadi di sini lam baris apa ni? Jadi makna apa? Di sini ada hukum. Apa hukum dia? Ada hukum fiqh ni. Wanita tak ada hak untuk menceraikan. Wanita hanya diceraikan. Hak mencerai ialah mutalliq suami. Apa hikmah Allah tak bagi hak mencerai kepada isteri? Apa hikmahnya? Nanti tak cukup hakim untuk menguruskan kes penceraian. Pagi cerai, tengah hari cerai, malam cerai. Okey. Bagi wanita yang diceraikan, yatarabbasna. Daripada perkataan tarabbus tadi. Yatarabbasna apa mana? Hendaklah mereka menunggu. Jadi Allah nak bagi apa ni?
menunggu ataupun menahan bi anfusihim, diri mereka. Berapa lama? Salasata quru', 3 kali. Ada dua pendapat ni. Quru' ni jamak kepada qur'u. Kalau satu qur'u, ada dua maksud. Pertama al-hid, 3 kali hid. Yang kedua at-tuhru, 3 kali suci. Okey, bagi isteri yang diceraikan, dia kena tunggu. Tunggu untuk apa ni? Untuk kahwin baru. Jadi perintah ni Allah tuju pada siapa? Kenapa Allah kata wanita yang diceraikan kena tunggu? Sebab ada wanita yang memang tak sabar. Tambah-tambah wanita yang diceraikan muda lagi, kan? Lepas tu ada orang sedang standby, kan? Jadi mereka tak sabar-sabar ni. 3 bulan. Allah kata tunggu. Kalau boleh wanita tu, kalau suami dia memang dia benci, lepas tu suami cerai, lepas tu ada pula yang sedang menunggukan, waiting list. Kalau boleh dia nak kahwin bila? Allah kata yatarabbasna, tunggu, sabar. Dan berapa lama ni? Kenapa 3 kali suci? Apa hikmahnya? Nak pastikan dia tak mengandung benih daripada suami, bekas suami itu. Kalau tak, nanti benih itu akan bercampur, kan? Mungkin dia dengan suami lama dia dah mengandung. Lepas tu besok kahwin dengan suami lain. Jadi tak tahu benih yang mana. Jadi nasabnya akan caca merba, kan? Okey, tunggu 3 kali suci. Ataupun 3 kali haid. Dia terjemah apa? Tengok berbezakah, ada dua pendapat. Apa beza dia? Mana sama? Tak sama. Apa beza dia? Kalau 3 kali suci apa dia? Tak, 3 bulan lain. Dia yang isteri diceraikan ada banyak jenis. Ada yang edah dia 3 bulan. Bukan 3 kali suci. 3 kali suci tak mestinya 3 bulan. Kadang-kadang lama. Kan? Kadang-kadang tak sampai 3 bulan. Jadi ada jenis wanita bila diceraikan, edah dia 3 bulan je. Dia tak kira haid, tak kira suci. 3 bulan boleh kahwin. Siapa ni? Pertama, wanita yang diceraikan tak datang haid. Contoh, isteri itu budak lah. Umur 6 tahun, 7 tahun. Belum datang haid, kan? Bila diceraikan, edah dia berapa lama? 3 bulan je. Bukan 3 kali suci. Nak kira 3 kali suci macam mana? Tak datang haid. Letih lah, kan? Balik baru datang. Yang kedua, wanita yang putus haid. Biasa umur berapa ni? Menopause, kan? Jangan tunggu 3 kali suci sampai dan ada juga edah dia bukan 3 bulan dan bukan 3 kali suci, iaitu wanita yang mengandung. Kalau wanita yang mengandung diceraikan, edah dia berapa lama? Sehingga dia melahirkan anak. Maknanya kalau dia diceraikan ketika dia kandungan dia 9 bulan. Lepas suami cerai, seminggu dia beranak. Bila dia boleh kahwin lain? Tak. Isteri yang mengandung bila diceraikan bukan 3 kali suci edah dia. Bukan 3 bulan. Iaitu setelah sebaik saja dia melahirkan anak, dia boleh kahwin. Dia diceraikan minggu lepas. Tapi masa tu kandungan dah 9 bulan. Okey? Kemudian dia pun bersalin hari Ahad. Hari Isnin boleh kahwin tak? Boleh. Okey? Ada satu lagi wanita yang
yang bukan diceraikan tapi yang kematian suami. Itu iddah dia 4 bulan 10 hari. Semua ada disebut dalam Quran. Okey. Kemudian wala yahillu, dan tidak halal. Lahunna, bagi lahunna, hun siapa? Ni al-mutallaqat. Al-mutallaqat. Tidak halal. Tidak halal makna haram lah. Tidak halal bagi mereka an yaktumna, menyembunyikan, katama, menyembunyikan ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan. Ciptakan di mana? Fi arhamihinna, dalam rahim-rahim mereka. In kunna, sekiranya kunna adalah mereka ni balik pada wanita yang diceraikan, adalah mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Apa maksud ni? Allah kata bagi wanita yang diceraikan dan dia datang haid lah, kena tunggu 3 kali suci. Apa beza tadi kalau 3 kali suci dengan 3 kali haid? Apa beza? Kalau 3 kali suci kena tunggu habis haid. Kalau 3 kali haid, datang je haid yang ketiga dah boleh kahwin. Beza berapa hari? Seminggu. Jadi ambil pendapat mana? Haid lah, cepat sikit. Cepat 7 hari. Okey. Kemudian Allah kata apa? Tidak halal ataupun haram bagi wanita yang diceraikan menyembunyikan apa yang Allah cipta dalam perutnya. Apa dia? Kandungan lagi? Haid itu sendiri. Kenapa jadi haram ni? Kenapa jadi haram? Haram sebab yang tahu apa dalam perut wanita ni siapa? Yalah, memanglah Allah. Suami tahu tak? Suami tak tahu. Jadi ini hak isteri. Isteri nak sembunyikan pun boleh. Kenapa jadi haram dia sembunyikan? Kalau dia mengandung kan, kemudian suami dia ceraikan dia. Katalah dia baru mengandung sebulan. Suami ceraikan dia. Dia tak beritahu pada suami bahawa dia mengandung. Kemudian lepas 3 kali, kalau dah mengandung, tapi ada juga, ada pendapat ulama kata tak mestinya mengandung tak datang haid. Tak mestinya. Okey, kalau dia mengandung, kemudian datang haid, tapi dia tak beritahu juga. Mengandung pun tak beritahu, haid pun tak beritahu. Lepas tu dia kahwin dengan suami baru. Apa jadi? Bila dah lahirkan anak, bin siapa? Suami baru. Padahal itu anak suami lama. Bercampur keturunan. Maka Allah kata, haram kamu sembunyikan cerita yang sebenar. Kalau kamu dah mengandung, sebab itulah Allah nak pastikan 3 bulan. Kan? 3 bulan. Tapi dia boleh sembunyikan. Betul kan? Wanita boleh cakap je, saya datang haid. Tapi tak pun. Ataupun dia tak datang haid, dia kata dia datang haid. Boleh kan? Boleh. Okey. Dan Allah bagi syarat. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan sembunyikan. Sebenarnya ayat ni sebagai apa ni? Satu amaran. Kalau kamu tipu, kamu tak lepas. Sebab apa? Allah tahu dan kamu akan pergi ke akhirat. Satu amaran. Yang kedua, sebagai motivasi. Betul tak kamu beriman pada Allah? Betul kan? Okey, cerita yang sebenar. Jadi ayat ni sebagai satu amaran. Yang kedua, motivasi supaya orang wanita tu bercakap benar. Okey.
Wa bu'ulatuhunna. Kadang-kadang dia mengandung, dia tak nak bagi tahu sebab apa? Sebab kalau dia begitu mengandung, dia kena kahwin bila? Dia boleh kahwin bila? Oh, ada 8 bulan lagi lamanya. Jadi saya tak mengandung. 3 kali suci dia berkahwin. Boleh? Okey, wa bu'ulatuhunna. Wa bu'ulatuhunna dan bu'ulatun jama'ah. Kalau mufrad dia ba'lun. Ba'lun. Ini jamak ni. Apa makna ba'lun? Suami. Apa kata isteri Ibrahim bila malaikat datang bagi tahu bahawa dia akan diberi anak. Walaupun keadaan suami dia dah tua, Ibrahim dah tua masa tu, kemudian dia pula mandul, kan? Maka kata isteri Ibrahim, apa nama dia? Sarah, bukan Hajar. Dia kata apa dalam surah Hud? Ayat 52 ke? Cuba tengok. Surah Hud ayat 52. ke 34? 34. Hah? Ni ayat dia a'alidu wa ana ajuzun. Ya wailata. Ya wailata. A'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li. Ke surah apa? 72. Surah Hud ayat 72. Qalat, kata Sarah, ya wailata, celakanya aku. Ni setelah Jibril memberi khabar gembira bahawa dia dapat anak Ishak, lepas tu Yaqub. Maka kata isteri Ibrahim, ya wailata, celakanya aku. A'alidu, adakah mungkin aku boleh beranak? Wa ana ajuzun, sedangkan aku dah tua. Wa hadza ba'li, ni ba'li ni. Dan suamiku syaikhan, juga tua. Okey. Inna hadza la syai'un, ini benda yang pelik lah. Suami tua, isteri tua, mandu pula, tiba-tiba dapat anak, kan? Okey, jadi ba'lun suami seorang, kalau ramai bu'ulah. Kita balik pada ayat kita. Dan suami-suami mereka ahakku. Ahakku apa dia? Isim tafdil. Lebih berhak. Lebih berhak. Biraddihinna. Raddi ni mengembalikan ataupun merujuk. Mengembalikan mereka ataupun rujuk kembali. Fi zalika, pada demikian itu, jika ataupun sekiranya aradu, mereka ingin islah. Apa makna islah? Perdamaian ataupun kebaikan. Apa makna ni? Tak, Allah beritahu apa? Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk kembali. Mana hak untuk rujuk tu hak suami. Boleh faham? Jadi kalau suami ceraikan isteri, kemudian ada tempoh sebelum habis 3 kali suci, suami boleh rojak. Dan itu hak suami. Okey, kalau suami nak rojak balik, ada syarat dia. Syarat apa dia? Dua-dua nak berdamai. Maknanya kalau suami nak rojak dengan tujuan nak menyeksa isteri, tak boleh. Sebab zaman jahiliah, bila dia ceraikan isteri, dekat-dekat nak habis tempoh iddah, dia rojak balik. Supaya apa? Supaya isteri tak dapat kahwin lain.
Dia nak mendera. Lepas tu dia rujuk balik, dia cerai lagi. Bila dah dekat nak habis tempoh iddah, dia rujuk balik. Kan? Sebab tu Allah bagi syarat. Kalau kamu nak rujuk balik, mesti ada syarat, iaitu nak betul-betul tujuan nak berdamai. Dan bila dua-dua dia setuju, tak ada masalah lah. Sebenarnya nak rujuk ni cara apa? Macam mana cara nak rujuk isteri yang diceraikan? Apa dia? Duduk bersama. Dan sebenarnya isteri ada hak tak untuk menolak? Isteri ada hak tak untuk menolak? Tak boleh, tak ada. Sebab tu Allah kata suami itu hak suami. Kenapa isteri tak ada hak? Sebab sebenarnya bila dia dia talak cerai dalam tempoh dipanggil cerai raj'i, iaitu cerai boleh rujuk. Cerai talak 1 dan 2 kan boleh rujuk kan? Sebenarnya dalam tempoh tu isteri dia memang isteri. Memang isteri. Sebab tu isteri tak ada hak nak tolak sebab dia memang isteri. Dan sebab itulah hukum pendapat paling kuat bila suami cerai isteri talak 1, isteri boleh duduk bersama dengan suami. Boleh buka aurat apa semua. Yang tak boleh satu je. Bersama. Dan bila bersama itulah tanda rujuk. Tak apalah. Itu isyarat lagi jelas. Kan? Dan tak perlu saksi. Okey. Dan contoh dalam tempoh isteri diceraikan dan belum habis iddah 3 bulan, suami bila rujuk kan? Masa tu isteri mati. Suami mati. Isteri ada hak tak mewarisi harta suami? Suami belum rujuk ni. Ada hak tak? Apa dalil? Sebab dia memang isteri, ada hak. Harta warisan kena bagi pada isteri walaupun suami belum sempat rujuk. Sebab kaedah dia, kalau talak 1 dan 2, isteri tu tetap isteri. Cuma macam tergantung je. Tergantung apa dia? Tak boleh satu je. Kan? Pendapat jumhur ulama, dia boleh duduk bersama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh duduk bersama. Dia sebenarnya pendapat paling kuat, boleh. Sebab dia isteri, kenapa tak boleh? Kan? Yang tak boleh duduk bersama dan berpisah tu apa dah? Bila talak 3. Okey. Walahunna, dan dalam tempoh diceraikan, walahunna, dan bagi mereka, iaitu bagi isteri-isteri yang diceraikan, mislu, seumpama ataupun seperti allazi, yang ke atas mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa maksud ni? Dalam tempoh isteri yang diceraikan, mana talak yang boleh rujuk lah dalam tempoh iddah tu. Allah kata apa? Bagi mereka, iaitu bagi isteri yang diceraikan, sama seperti ke atas mereka. Makna kalau bagi mereka itu hak isteri, suami kena bagi. Walaupun masa itu dalam tempoh iddah. Apa dia? Tempat tinggal, makan, pakaian. Maka dalam surah At-Talaq Allah kata apa? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Bila kamu cerai isteri dalam talak 1, jangan keluar halau dia keluar. Dan isteri pun tak boleh nak keluar daripada rumah. Kecuali ada sebab-sebab tertentu. Makna dia tetap ada hak untuk duduk bersama suami ataupun di rumah suami itu. Jadi isteri patut dibagi macam biasa. Makan, tempat tinggal, pakaian. Sebagaimana ke atas isteri juga wajib tunaikan hak suami. Adil kan? Nanti suami kata, kamu walaupun diceraikan, kamu kena tunaikan hak aku apa dah? Masak, uruskan rumah. Tiba-tiba isteri tuntut hak dia, suami tak bagi. Tak boleh. Kalau dia wajib buat ke atas kamu, kamu wajib bagi pada dia.
Okey, adil kan? Jalan macam biasa. Dia nak musafir dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuma kena jaga SOP lah, takut. Dengan cara yang makruf. Tapi bila sebut sama ni, kita macam mungkin orang silap faham. Apa dia? Macam isteri dengan suami sama. Maka Allah pun sebut supaya kita jangan keliru. Dari segi hak sama, tapi suami tetap ada kelebihan. Apa dia? Walil rijali, dan rijal ni bagi lelaki ataupun suami-suami, alaihinna, ke atas mereka, darajat. Apa maksud? Apa maksud? Makna lelaki lebih pada wanita dari segi apa? Darjat. Apa maksud darjat? Ayat Allah sebut dalam surah Taubah ke, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'alaihim wa bima anfaqu. Lelaki ni lebih qawam, lebih layak untuk memimpin, untuk mengurus daripada perempuan. Sebab apa? Sebab apa yang Allah bagi kelebihan padanya. Kelebihan apa? Dari segi fizikal, dari segi akal, dari segi kesabaran. Ustaz, ada yang isteri lebih cerdik daripada suami, itu terkecualilah. Secara umumnya kan. Dan ada yang isteri tu lebih sabar daripada suami. Suami ada masalah sikit lembek kan. Itu satu daripada 1000 lah. Dan juga kelebihan suami apa dia? Bima anfaqu. Sebab mereka menanggung nafkah. Bila mereka memberi, mereka ada kelebihan. Boleh faham? Jadi di sini nampak macam sama, tapi supaya kita tak keliru, maka Allah beritahu walaupun hak tu sama, masing-masing ada hak, tapi lelaki tetap lebih sebab dia sebagai ketua. Okey, boleh? Kan orang perempuan ni kan, contohlah, banyak cakap kan? Lelaki pula diam kan? Itu kelebihan lelaki tu. Kalau dua-dua banyak cakap, apa jadi? Kadang-kadang kita nak cakap, kita nak cerita benda kita kan, kita baru cakap sepatah, dia cerita dia pula setengah jam. Kita tunggu bila aku yang nak mula cerita, tengok-tengok dia tu kan cerita. Jadi kalau lelaki tak sabar, biasa. Jadi akhirnya lelaki tak pernah sempat cerita hal dia kan. Itu antara kelebihan lelaki itu. Macam malam lah, kalau anak menangis malam, isteri tak sabar terus bangun, suami sabar je tidur. Okey. Wallah, dan Allah azizun maha perkasalah, kita terjemah. Kita dah jumpa banyak kali dah azizun, iaitu yang menguasai dan tak ada siapa yang boleh mengatasinya, yang boleh buat apa saja bila-bila masa di mana-mana saja tanpa dihalang. Dan hakimun maha bijaksana. Setiap peraturan yang Allah buat penuh dengan hikmahnya. Itu makna hakim. Okey, boleh jelas Boleh? Dia kalau wanita yang cari nafkah, suami dak kat rumah kan. Apa sebab? Sebab kadang-kadang contohlah, isteri ni pangkat tinggi, kelulusan pun tinggi, gaji pun besar, sampai tak ada orang nak kahwin dengan dia. Akhirnya dia kahwin dengan siapa? Dengan siapa-siapa je. Yang suami tak ada kerja dan ada perjanjian. Okey, abang duduk kat rumah, uruskan rumah, cuci rumah, masak, jaga anak. Saya kerja. Dan isteri setuju, suami pun setuju. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau isteri tak setuju, kewajipan memberi nafkah ialah tetap ke atas suami. Dan bila suami tak bagi nafkah, suami tetap menanggung dosa. Walaupun suami itu 10 kali lebih kaya daripada isteri, lebih 10 kali kaya daripada suami, suami wajib bagi nafkah pada isteri yang
kaya. Itu tanggungjawab suami. Okey. Saya malah kerja sebab apa? Sebab awak dah bekerja, suami tetap menanggung dosa. Okey, dengar suami ni. Jangan relax je, suami isteri gaji besar, dia duduk kat rumah goyang kaki. Kamu tanggung dosa. Kalau isteri tak reda. Kalau dia reda pun ada masalah juga sebab tugas isteri ni sebenarnya di rumah. Jadi dia macam dah menukar peranan dia. Okey. Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Banyak dah dosa-dosa yang kita buat dan kita tak rasa berdosa kan. Nak baca pun rasa takut dah. Ni dosa yang ke-23. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 72. Ini pun banyak juga berlaku dan dianggap biasa. Sedangkan ia dosa besar. Apa dia? Diasah ataupun dayus. Orang Melayu panggil dayus. Diasah ni kedayusan ataupun dah hilang rasa cemburu. Jadi kalau orang dayus, kalau hilang kecemburuan, diasah. Okey, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri wal aqu wad dayus allazi yuqirru fi ahlihi al khubsa. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maksud dia, 3 jenis manusia yang Allah haramkan syurga. Bila Allah haramkan syurga, makna dia tak akan masuk syurga lah. Sebab syurga baginya haram. Dan dia akan masuk neraka. Siapa ni? 3 jenis golongan manusia yang Allah haramkan syurga. Pertama, peminum arak. Dia mudmin ni penagih lah. Peminum arak yang tegar. Yang kedua, al-aqu, yang derhaka pada mak bapak. Ni Nabi kata apa? Haram masuk syurga. Derhaka pada mak bapak. Dan yang ketiga, dayus. Siapa dayus? Nabi sebut, allazi yuqirru fi ahli al-khubsa, iaitu yang merelakan kekejian ataupun kemungkaran berlaku dalam keluarganya. Dia rela. Maknanya kalau isteri buka aurat keluar pun, dia tak kata apa. Ini suami dayus. Anak perempuan keluar tu buka aurat pun dia tak tegur. Bahkan dia keluar sekali. Ini bapa yang dayus. Anak dia keluar berkapa dengan lelaki lain, dia pun tahu tapi dia tak tegur sepatah pun. Ini bapa yang dayus. Yang Nabi kata haram masuk syurga. Kadang-kadang isteri dia pergi meeting mana-mana dengan lelaki lain, dia tahu. Walaupun atas nama urusan kerja, tapi itu adalah haram. Tapi dia tak tegur. Suami itu adalah dayus. Banyak berlaku ni. Kata penulis, penjelmaan diasah ataupun dayus di zaman kita sekarang di antaranya adalah contoh. Menutup mata terhadap bapa menutup mata terhadap anak perempuan ataupun isteri yang berhubungan dengan laki-laki lain dalam rumah. Kan? Kadang-kadang anak perempuan dia bawa masuk tunang dia yang belum suami dan mak bapak biarkan duduk dalam satu bilik ataupun duduk ruang tamu berdua-dua. Itu adalah mak bapak yang dayus. Ataupun sekadar mengadakan pembicaraan dengan dalih beramah tamah. Isteri dia bercakap dengan sepupu ke, mesra, gelak ketawa dalam rumah dia, depan dia, dia tak tegur, maka suami juga adalah dayus. Ataupun merelakan salah seorang wanita daripada anggota keluarganya berduaan dengan laki-laki bukan mahram, seperti supir lah, driver, dan yang semisalnya, kan. Sebab dia tu kerja besar, jawatan besar, sibuk. Jadi isteri dia nak pergi ke mana, pergi dengan supir. Kemudian isteri dia dah tak tutup aurat, keluar pula dengan berdua dengan driver. Ini adalah suami yang dayus, walaupun suaminya adalah Tan Sri.
membiarkan mereka keluar tanpa hijab, dayus. Sehingga orang yang lalu lalang di tepi jalan ataupun di jalan dapat memandang isterinya ataupun anaknya dengan jelas. Kadang-kadang suami exercise, jogging dengan isteri. Isteri bukan aurat. Exercise berduaan. Maka suami juga adalah dayus. Kadang-kadang bertiga dengan anak perempuan pula pun bukan aurat. Maka suami dan bapa itu adalah dayus. Dia kena tegur. Ini banyak berlaku ni. Membawa ke dalam rumah filem-filem porno ataupun majalah-majalah yang menebarkan, anak bawa masuk macam-macam benda haram dalam rumah. Mak bapak tak tegur ataupun suami tak tegur isteri bawa benda-benda yang haram dalam rumah. Itu antara contohlah, kita boleh kias kepada yang lain. Wallahu a'lam. Semoga dengan kita baca hadis tentang dayus ni, kita dapat betulkan apa yang salah. Walaupun mungkin anggap sukar, dah jadi satu kebiasaan. Tapi insya-Allah kalau kita berazam dan dengan niat ikhlas untuk membetulkan keadaan, insya-Allah Allah akan permudahkan. Inna ma'al usri yusra. Wassalam. Anak tak pakai tudung, bapanya sudah menegur banyak kali, adakah bapanya dikira dayus? Tak, kalau bapa tegur dah banyak kali, anaknya terus, bapa tu sebenarnya boleh buat sesuatu. Sebab dia bapa kan. Sebab tu Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, siapa saja, bapa ke, anak ke, melihat kemungkaran apa ni? Apa saja kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Apa maksud tangan? Kuasa. Mak bapa ada kuasa. Dia nak tegur anak orang lain, dia tak boleh. Dia setakat boleh cakap je. Dia nak buat sesuatu, tak boleh sebab dia tak ada kuasa. Bukan anak dia pun. Tapi kalau anak dia ada kuasa. Contoh dia bagi syarat lah. Kalau nak keluar, kena tutup aurat. Kalau tak, jangan keluar dengan ayah. Jangan keluar dengan mak. Mak tak sanggup kamu keluar bersama dalam keadaan kamu dimurkai oleh Allah. Dan kamu semakin banyak dosa, semakin ramai orang tengok, semakin banyak dosa kamu, dan mak bapak pun akan dapat dosa. Tak sanggup. Tapi dia nak keluar juga seorang. Itu masalah dia lah. Kita tak boleh nak kontrol dah. Tapi paling-paling kurang kita tunjuk ketegasan kita. Jangan keluar bersama. Kecuali pakai tudung. Boleh je. Kita anak kita sakit kan, kita boleh paksa bawa dia pergi hospital. Kita boleh paksa dia makan ubat, pecek hidung kan. Sampai lemas anak kita. Sebab apa? Nak dia sihat. Walaupun dia tak suka. Kenapa dalam bab agama kita tak boleh nak paksa? Bab agama, hukum hakam agama lebih penting daripada anak kita makan ubat. Ubat tu hanya untuk sihat tubuh badan, fizikal je. Tapi hukum hakam agama untuk selamatkan anak kita daripada neraka. Bukan nak sihat tubuh badan saja. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, anak isteri kamu daripada api neraka. Allah tak sebut ayat jaga diri kamu daripada penyakit. Sebab semua orang takut pada penyakit. Semua orang akan jaga pasal daripada penyakit. Tapi yang ramai terlupa dan ramai tak jaga ialah daripada api neraka Allah. Jadi Allah kata jaga diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka. Kalau kamu biarkan anak kamu dalam keadaan buat kemungkaran dan kamu pun tak tegur, dua-dua akan jadi bahan api neraka. Okey? Kalau ikut hadis ni haram tu makna tak boleh lah. Cuma ada hadis yang lain Nabi kata apa? Siapa yang di hujung ucapannya la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Mana mungkin dia masih ada nilai iman, dia masih beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Mungkin satu masa dia akan keluar dan masuk balik ke syurga. Wallahu a'lam. Ya, Waalaikumsalam. Tentang hukum rujuk tadi, Ustaz sebut bahawa suami boleh merujuk isteri tanpa ada saksi. Ya. Tapi macam mana pula dengan surah Talaq ayat 2 tu? Yang faiza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bil ma'ruf aw fariquhunna bil ma'ruf wa ashhidu zawa 'adlin minkum. Saya kena tengok balik surah At-Talaq tu.
Sebab kalau ikut ayat ni, suami ada hak untuk merujuknya. Allah tak sebut apa ni mesti ada saksi. Pasal ada saksi ni, ada ulama kata perlu ada saksi, tapi pendapat yang paling kuat tak perlu saksi, cukup dengan dia bersama isteri, itu dah sebagai tanda dia rujuk kembali. Wallahu alam. Nanti saya cek balik pasal surah At-Talaq tu. Wa anti fajazakillahu khair. Macam mana cara untuk berjihad menjaga dan menambahkan iman dalam menghadapi ujian wanita dan harta waktu usia masih muda ni? Soalan dia bagaimana jihad untuk menjaga iman dan menjaga dalam menghadapi ujian wanita. Seri iman dalam ujian wanita dan harta waktu usia muda. Dia tak kira usia sebenarnya. Dia kira apa dia? Sebab itulah semua masyarakat jahiliah rusakkan. Yang tua pun rusak, yang muda pun rusak, yang budak-budak pun rusak. Sebab apa? Tidak ada panduan Al-Quran. Jadi sebenarnya dia tak kira muda ataupun tua. Yang dikira ialah ada tak panduan Al-Quran. Kalau ikut panduan Al-Quran, yang muda pun selamat, yang tua pun selamat. Bahkan kalau ikut zaman Nabi, peringkat yang mana paling ramai mudah menerima Islam di peringkat awal? Yang mana? Yang muda ke yang tua? Peringkat awal dakwah Nabi di Mekah. Majoriti kebanyakan yang ramai menerima dakwah di peringkat awal, kebanyakan golongan tua ke golongan muda? Golongan muda. Sayyidina Ali, Umar, semua kebanyakan majoritinya orang muda. Yang tua ni lagi susah. Kenapa? Sebab yang tua ni lagi susah nak berubah, sebab amalan yang lama tu dah berkarak. Berkarak apa? Tak tahulah, biru ke hijau. Jadi sebenarnya kalau muda ke tua ke, kalau disemak dengan isi kandungan Al-Quran, ditadabbur setiap hari, Quran masuk dalam kepala dia setiap hari, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi dahulu, jadi panduan dalam kehidupan dia, dia senang je nak menghadapi apa saja ujian. Kita tengok pemuda Kahfi. Muda ke tua? Allah kata apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityah, golongan muda. Tapi kenapa mereka kuat? Sebab kekuatan mereka kenal Allah, cinta Allah. Dan mereka dekat dengan panduan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Senang je mereka nak tepis ujian apa? Ujian dunia. Mereka tinggal bukan sikit, tinggal semua sekali. Nabi Ibrahim berdakwahkan kepada Raja Namrud dalam keadaan disorak-sorak. Masa itu dia muda ke tua? Muda. Sebab tu bila dia pecahkan patung, penyembah-penyembah berhala kata apa? Ada dikatakan seorang fata, pemuda. Jadi banyak yang mudah beriman orang muda sebenarnya. Orang tua sebenarnya lagi susah. Jadi macam mana orang muda nak berdepan dengan ujian supaya dapat kekal terus istiqamah? Dengan Al-Quran je. Berapa ramai sahabat-sahabat yang hidup kaya, mewah, tapi bila diberi Quran, dia tak akan goyang, dia tak akan guncang. Mus'ab bin Umair kaya tak? Mus'ab bin Umair ni pemuda yang kaya di Mekah. Kaya gila. Tapi bila Quran masuk dalam hati dia, senang je dia tepis dunia. Jadi kekuatan kita ialah Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum bagi orang yang tidak hafal Al-Quran, dia dah hafal sesuatu surah tapi lepas tu dia lupa kerana tidak amalkan? Ada dalil yang mengatakan ianya dah dosa, dia dah dosa? Tak ada dalil. Itu adalah hadis dhaif. Hadis yang mengatakan siapa yang dah hafal Quran kemudian dia lupa, dia akan berdosa. Itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Cuma bila kita dah hafal, kemudian kita lupa sebab apa? Sebab kita memang cuai, itu tetap berdosa. Kenapa? Bukan sebab hadis itu, tapi kita meninggalkan benda yang afdal. Kita dah hafal, dah baik, dah jadi mulia, tiba-tiba kita tinggal dengan sengaja benda yang mulia. Itu dosa. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wa anta fajazakallahu khair. Hukum lelaki berambut panjang, adakah dia menyerupai wanita? Apa hukum lelaki berambut panjang?
Adakah dia menyerupai wanita? Dia sebenarnya wanita ni dalam Islam, orang tak tahu rambut panjang ke tak, sebab dia tutup aurat. Jadi tak boleh nak kata bila lelaki rambut panjang menyerupai wanita, sebab wanita Islam sentiasa menutup aurat, kan? Jadi tak boleh, tak boleh disamakan. Yang kedua, yang penting dalam Islam ialah kemas. Nabi bagi itu pada para sahabat hendaklah kemas. Panjang ke pendek itu tak penting. Kalau panjang, kemas, bersih, jaga benda-benda yang wajibkan. Kadang-kadang orang jaga rambut tu bukan main cantik, tapi solat lambat, kan? Panas barang, dengan anak isteri pukul. Lepas tu tanya, kenapa rambut panjang ikut sunnah Nabi? Itu tak betul. Itu tak betul. Wallahu alam. Bolehkah kalau anak menegur ibu atau bapa seandainya anak melihat ibu atau bapa melakukan kesalahan sisi agama? Macam mana? Bolehkah kalau anak nak tegur ibu bapa seandainya ibu bapa itu ada melakukan kesalahan sisi agama? Dia hadis Nabi. Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran. Ulama kata man tu apa dia? Umum. Siapa saja ra'a minkum munkaran, yang melihat kemungkaran. Nabi tak sebut siapa melihat bapa tengok anak ke, anak tengok bapa, tak, umum. Jadi siapa saja melihat kemungkaran wajib ditegur. Sama ada bapa tengok anak ke, anak tengok bapa, wajib tegur. Cuma kena jaga adab. Dan kita tahu tak, Ibrahim AS, bapa dia buat apa? Kemungkaran. Dan dia tegur tak? Ya, dia tegur. Tapi dia tegur dengan bahasa yang lembut, dan tidak menyakiti. Dia panggil pun ya abati, wahai bapa yang ku sayangi. Boleh tegur, dan memang kena tegur pun. Cuma jaga adab dan jaga bahasa. Ustaz, bagaimana keadaan seorang isteri yang suami tidak pernah jenguk lebih 3 tahun? Sebab nafkah zahir tidak ada, tidak hantar, tidak tak ada, ikut suka hati suami. Isteri dah minta lepaskan, tetapi suami tak nak kerana tak mahu rugi sebab harta kot. Suami dari Singapura, mereka nikah di sini. Tak, bila suami tak balik sampai 2-3 tahun, itu dah berdosa. Dosa besar tu. Sebab Islam bagi hak, kalau nak pinggirkan isteri, 4 bulan je. Lebih 4 bulan haram, kamu kena ceraikan. Okey? Tapi kalau isteri redha, tak ada masalah. Abang nak pergi 3 tahun, pergilah. Pergi tak nak balik pun, tak ada masalah. Kalau isteri redha, tak ada masalah. Tapi kalau isteri tak redha, suami tetap berdosa. Kemudian isteri ada hak untuk menuntut hak dia. Apa dia? Pergi ke mahkamah. Jangan cakap pada suami, ceraikan saya. Suami kadang-kadang dia tak nak ceraikan. Sebab apa? Dia ada kepentingan lah. Jadi isteri ada hak, bila suami tak nak ceraikan, pergi ke mahkamah dan mahkamah boleh pisahkan. Cukup sebab tu. Mahkamah boleh pisahkan. Sebab apa? Sebab suami dah tak melaksanakan hak ataupun hak isteri, tak bagi nafkah zahir, nafkah batin. Mahkamah boleh pisahkan. Dan suami tak boleh buat apa-apa. Wallahu alam. Kalau macam yang ni kata lelaki boleh tinggikan isteri, tapi sekarang ni bagaimana pula kalau isteri yang menolak untuk bersama suami? Tak boleh suami, sebagaimana suami tak boleh nak menolak hak isteri, melainkan setakat 4 bulan je, maka begitu juga isteri tak boleh nak menolak hak suami. Tetapi dalam masa sama, suami kena tengok keadaan isteri. Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Katalah suami, isteri tak nak bersama suami, tengok apa sebab dia. Kalau isteri sakit, memang dia ada hak lah, jangan kacau. Kan? Ataupun isteri tengah mengandungkan, tengah loya muntah, tiba-tiba anak nak ajak bersama, itu tak boleh. Kalau tak ada sebab, isteri tetap berdosa. Isteri tetap berdosa. Kalau dia rasa memang dia tak ada hati pada suami kan, pergi ke mahkamah, minta mahkamah selesaikan. Wallahu a'lam. Apa hukum suami yang tidak kafarah zihar? Apa hukum suami yang tidak menunaikan kafarah zihar tapi telah mencampuri isteri sehingga dia tua? Maka dia berdosa besarlah, dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak lepas, kena bayar juga kafarah tu.
Adakah suami masih boleh rujuk isterinya apabila telah diceraikan kali ketiga dengan talak satu? Macam mana ni? Telah diceraikan kali ketiga tapi dengan talak satu. Ha? Mana talak tiga ni? Talak tiga lah. Tak boleh rujuk lah. Bila dah cerai 3 kali ataupun talak 3, mana tak boleh rujuk. Allah sebut dalam Quran kan, kalau dah cerai apa dia panggil bain, cerai yang tak boleh rujuk, suami tak boleh kahwin dengan bekas isterinya kecuali isterinya kahwin dengan orang lain dengan niat nak teruskan perkahwinan, tiba-tiba cerai dengan suami baru. Maka suami yang lama boleh nak berkahwin semula dengan bekas isterinya kalau isterinya setuju. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم